Trump memasang perangkap yang kejam terhadap rejim pengganas yang mengawal pemerintahan diktator Iran selepas serangan yang melibatkan dua fasiliti nuklir di Timur Tengah. Serangan oleh pengawal revolusi ini telah memberikan kepada Rumah Putih apa yang cuba disembunyikan oleh media anti-Trump. Ancaman sebenar untuk seluruh rantau ini datang tepat dari paksi Iran yang sanggup menghantar drone, ketakutan dan ugutan ke kawasan yang tidak dianggap sebagai sasaran biasa oleh mana-mana negara yang serius. Pada hari Isnin 18 Mei 2026 selepas serangan terhadap loji Barakah di Emirat Arab Bersatu dan tekanan ke atas kawasan nuklear di Mona di Israel, Trump memperoleh hujah paling kukuh dalam krisis ini. Tiada kematian, tiada kebocoran radioaktif, tetapi mesej yang dihantar sangat jelas. Apabila sekutu Iran sanggup bermain-main dengan infrastruktur nuklear, semua hujah tentang kesederhanaan terhadap Teheran menjadi tidak relevan. Dan disitulah Trump menutup perangkapnya. Dan jika China atau Kesatuan Eropah meminta bertenang tanpa mengutuk dengan tegas, Trump menunjukkan kepada dunia siapa yang mahukan pengaruh tanpa tanggung jawab. Saya akan ceritakan semua itu kepada Anda, tetapi sekarang Anda pasti mau melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini, maklumat secara masa nyata dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah dilihat mengikut piawaian kredibiliti Alves. Serangan di Barakah berlaku di barat Emirat Arab Bersatu berhampiran sempadan dengan Arab Saudi. Menurut pihak berkuasa tempatan, 3 drone telah memasuki kawasan itu, 2 telah dineutralkan dan 1 berjaya mengenai penjana elektrik di luar perimeter dalaman loji tersebut. Kebakaran berjaya dikawal, tiada kematian, tiada kecederaan dan paras radiasi kekal normal. Agensi Tenaga Atom Antarabangsa memaklumkan bahawa penjana diesel telah mula membekalkan kuasa kepada unit 3 loji tersebut dan meminta pihak tentera menahan diri di sekitar mana-mana kemudahan nuklear. Trump melihat ini sebagai peluang sempurna untuk mengubah keadaan. Musuh cuba menunjukkan kekuatan tetapi akhirnya memberikan bukti. Jika drone menghampiri loji nuklear di negara sekutu Amerika Syarikat, maka perbincangan bukan lagi mengenai sikap sederhana terhadap Teheran. Perbincangan kini beralih kepada siapa yang masih akan membela rejim yang dikelilingi oleh milisia, ancaman dan ugutan serantau. Pada ketika inilah Trump memasang perangkap. Dia memaksa setiap kerajaan, setiap diplomat dan setiap presiden yang mengulas anti-Trump untuk menjawab sama ada mereka menerima atau tidak serangan berhampiran kemudahan nuklear. Emirat Arab Bersatu menyifatkan insiden itu sebagai peningkatan yang berbahaya dan berkata mereka mempunyai hak penuh untuk bertindak balas terhadap serangan pengganas. Teheran mula menyasarkan negara-negara Teluk yang menempatkan pangkalan Amerika, termasuk infrastruktur awam dan tenaga. Maksudnya, Barakah bukan berlaku tanpa konteks. Loji itu menjadi sebahagian daripada siri tekanan terhadap sekutu-sekutu Washington. Tanpa kebocoran radioaktif, Trump tidak perlu bertindak secara terburu-buru. Dengan loji itu terpelihara, beliau mendapat masa untuk menekan Iran, China, Kesatuan Eropah, dan sekutu-sekutu Teluk tanpa kelihatan terdesak. Kesilapan musuh menjadi peluru. Ketakutan menjadi hujah. Provokasi menjadi alasan untuk mengetatkan kepungan. Pada bulan Mac, seorang pegawai tentera Iran yang dipetik oleh agensi separa rasmi ISNA mengancam untuk menyerang kemudahan nuklear Israel di Dimona. Sekiranya Israel dan Amerika Syarikat cuba menukar rejim di Iran. Selepas itu, perang mencatat serangan Iran berhampiran kawasan nuklear Israel, sementara video palsu tersebar cuba menjual idea kemusnahan loji tersebut. Pemeriksaan fakta oleh Reuters sendiri menunjukkan bahawa imej yang digunakan di media sosial adalah lama dan tidak menunjukkan serangan sebenar terhadap Dimona. Itu penting kerana ia menunjukkan satu lagi kaedah paksi Iran, ancaman ketenteraan, kekeliruan maklumat dan perang psikologi pada masa yang sama. Trump menggunakan gabungan ini terhadap lawannya sendiri. Masalahnya ialah rejim yang telah mengubah tenaga, laluan maritim, pangkalan tentera dan kawasan nuklear menjadi alat tekanan. Media anti-Trump mahu menggambarkan presiden sebagai punca krisis. Sekarang saya perlu jelaskan kenapa peningkatan ketegangan muncul tepat dari pihak yang menggunakan drone, peluru berpandu dan milisia untuk menakut-nakutkan sekutu Amerika. Ketika ini juga memberi kesan kepada China. Trump berbual dengan Xi Jinping minggu ini. Jika Beijing mahu tampil sebagai kuasa yang bertanggungjawab, mereka perlu tunjukkan bahawa mereka mampu menahan Teheran. Jika mereka tidak mampu, Trump akan dedahkan kebergantungan China terhadap kestabilan di Teluk.
dan ketidakmampuan untuk melindungi sekutu sendiri tanpa menanggung kos politik. Rumah Putih kini menggunakan message yang tegas, jam sedang berdetik, dan Trump menyatakan bahawa Teheran perlu bertindak segera dan masa adalah sangat penting. Menurut Reuters, beliau dijangka akan bertemu dengan penasihat keselamatan negara untuk membincangkan pilihan ketenteraan terhadap Iran. Mesyuarat ini tidak perlu digambarkan sebagai panik, ia adalah satu perhitungan. Trump tahu bahawa tindak balas yang terlalu besar boleh mencetuskan peningkatan konflik yang lebih besar, tetapi tindak balas yang lemah boleh menggalakkan provokasi baru terhadap sekutu Amerika Syarikat. Iran sedang cuba memberi tindak balas. Jurucakap Angkatan Tentera Iran berkata bahawa jika Trump menunaikan ancamannya, Amerika Syarikat akan berdepan dengan senario agresif dan kejutan baharu. Kenyataan itu sebenarnya lebih membantu Trump daripada menyusahkannya. Ia menunjukkan kepada rakyat Amerika dan sekutu-sekutu bahawa Teheran tidak mencari ketenangan, sebaliknya cuba menakut-nakutkan. Dan apabila pihak satu lagi mengancam akan membuat kejutan, selepas drone berada berhampiran loji nuklear, Trump mendapat peluang untuk bertindak lebih tegas tanpa perlu mencipta alasan. Barakah juga menjadi faktor kerana ia bukanlah sebuah kemudahan biasa. Loji nuklear Emiriyah Arab Bersatu adalah bahagian utama dalam strategi tenaga negara itu dan terletak di kawasan yang sensitif untuk keselamatan Teluk. Apabila penjana luar diserang, walaupun tanpa kebocoran, kerajaan di rantau ini faham maksudnya. Hari ini yang menjadi sasaran ialah perimeter sebuah loji. Esok mungkin pelabuhan, loji penapisan, pangkalan udara atau terminal tenaga. Trump mengubah tafsiran ini menjadi tekanan langsung ke atas sekutu yang masih cuba berasa selesa di atas pagar. Perbandingan paling kuat datang dari Ukraine. Sejak 2022, loji nuklear Zaporizhia telah menunjukkan bagaimana perang berhampiran kemudahan nuklear mengubah tingkah laku kerajaan, agensi antarabangsa dan pendapat awam. Walaupun tanpa bencana radioaktif, setiap ancaman di sekitar loji itu mula mencetuskan amaran global. Barakah meletakkan Timur Tengah dalam ketegangan yang sama. Bezanya, kini terdapat pangkalan Amerika, Israel, Iran, Teluk dan minyak di papan catur yang sama. Dan sebab itulah, Trump tidak perlu mengejar naratif itu. Dia biarkan fakta itu bercakap sendiri. Agensi Tenaga Atom Antarabangsa meminta semua pihak bertenang. Emiriyah Arab Bersatu menyebut tentang peningkatan ketegangan yang berbahaya. Arab Saudi telah memintas drone yang datang dari ruang udara Irak. Setiap perkara menambah beban perangkap itu. Sekarang langkah seterusnya terletak di tangan Teheran. Jika Iran menggandakan pertaruhannya, Trump mendapat alasan untuk memberi tindak balas yang lebih keras. Jika kesatuan Eropa meminta bertenang tanpa mengutuk dengan jelas, Trump akan mendedahkan kelemahan Eropa. Jika China cuba mengelak daripada isu ini, Trump akan menunjukkan bahawa Beijing mahukan pengaruh tanpa tanggungjawab. Trump boleh mengepung musuh tanpa kelihatan sebagai penyerang. Mesyuarat keselamatan di Washington boleh menyediakan pilihan ketenteraan baharu atau sekatan baharu. Dan sekutu-sekutu Teluk mungkin menuntut jaminan yang lebih kukuh daripada Amerika Syarikat kerana perlindungan Amerika sekali lagi dilihat sebagai perisai yang sangat diperlukan. Perangkap telah dipasang kerana musuh telah menyentuh perkara yang paling menakutkan mana-mana kerajaan. Keselamatan nuklear, tenaga dan kelangsungan hidup serantau pada masa yang sama. Saya Mew Song Aovis, seorang pakar hubungan antarabangsa dan tujuan saya adalah untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada dalam deskripsi video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini dan pada akhir video, lihatlah ruangan komen supaya anda dapat lebih terlibat dengan komuniti Wilson Alves.